Menelusuri kehebatan guru, merentasi cabaran sosial dan budaya. Sosiologi pendidikan mendedahkan pelbagai isu sosial dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan negara. Oleh itu, bakal guru perlu mempersiapkan diri mereka dengan mengetahui cara-cara mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan sosiologi dalam pendidikan supaya mereka lebih bersedia untuk menghadapi cabaran tersebut semasa dalam perkhidmatan sebagai guru pada masa akan datang. Sertifikasi sosial dan institusi sosial. Sertifikasi sosial ialah status ekonomi, pendidikan dan kuasa, manakala institusi sosial adalah struktur yang menetapkan peranan, norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Isu yang pertama timbul ialah isu yuran sekolah SBP dan MRSM yang tinggi. Ini menjadi halangan besar bagi murid-murid B40. Sebagai contoh, seorang pelajar cemerlang dari keluarga nelayan pedalaman tidak mampu bayar yuran SBP atau MRSM. Oleh itu, guru perlu cakna tentang bantuan kerajaan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA menyediakan skim budi kepada keluarga B40 untuk membantu pelajar yang kurang berkemampuan seperti pengacuan yuran awal persekolahan, allowance bulanan dan pakaian sekolah percuma. Yang kedua adalah perbezaan sikap atau persepsi murid. Setengah pelajar dari kelas atas atau dari latar belakang orang berada, mereka akan menganggap mengas bilik darjah ini bukan tanggungjawab mereka. Ini disebabkan mereka sudah terbiasa dengan orang gaji yang melaksanakan kerja-kerja rumah. Jadi, apa solusi? Bakal guru perlu menganjurkan program gotong royong secara berkala di sekolah bagi mengurangkan pemisahan antara pelajar dari lapisan sosial yang berbeza. Isu yang ketiga ialah perbezaan pencapaian akademik. Isu ini timbul apabila pelajar dari kelas sosial tinggi mendapat keputusan yang lebih cemerlang disebabkan oleh akses kepada sekolah kasta yang dilengkapi dengan kemudahan canggih. Untuk mengatasi isu ini, bakal guru perlu mempelajari strategi pengajaran yang sesuai dengan keperluan pelajar dari lapisan sosial yang berbeza. Kedua, budaya sekolah. Dari perspektif pentadbiran sekolah, isu budaya yang menjadi kebiasaan ialah kepimpinan sekolah bersifat autokratik. Oleh itu, bakal guru perlu bersedia menyesuaikan diri dengan persekitaran tersebut seperti menjaga profesionalisme keguruan dengan berinteraksi secara positif dan bijak mengawal emosi. Kedua ialah dari perspektif kalangan guru, iaitu timbul isu kebanyakan guru di sekolah berusia antara 40 hingga 50 tahun dan mereka tidak cekap menggunakan komputer atau gadget lain. Maka guru perlulah mengimplementasikan teknologi dalam pedagogi dan mengikuti perkembangan teknologi terkini bagi meningkatkan kecekapan penggunaannya. Ketiga, budaya masalah disiplin dalam kalangan pelajar, iaitu buli, ponteng, vandalisme dan melepak. Sebab itulah bakal guru ini perlu mempelajari psikologi di IPG supaya mereka tahu cara untuk memahami dan membeli jiwa kanak-kanak. Ketiga, perkembangan sosial budaya di sekolah. Pertama, perbezaan bahasa utama dalam komunikasi berlainan bangsa menyukarkan guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk dua hala. Maka, bakal guru perlu mempelajari dan menguasai pelbagai bahasa untuk memberikan penjelasan yang mudah difahami oleh murid semasa proses pengajaran. Ketiga, perkembangan sosial budaya di sekolah. Pertama, perbezaan bahasa utama dalam komunikasi berlainan bangsa menyukarkan guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk dua hala. Maka, bakal guru perlu mempelajari dan menguasai pelbagai bahasa untuk memberikan penjelasan yang mudah difahami oleh murid semasa proses pengajaran. Dari aspek ketidaksamaan kaum, perbezaan kaum Melayu, Cina dan India menyebabkan perbezaan dalam aktiviti sosial dan boleh membawa kepada keadaan etnisiti iaitu semangat puak atau etnosentrisme iaitu perspektif seseorang terhadap etnik lain melalui lensa dan kacamata sendiri. Siswa guru haruslah bijak merancang dan menyusun strategi yang bersifat kolaboratif. Akhir sekali, dari perspektif ketidaksamaan gender, di sekolah kita dapat lihat ketidakadilan gender kerana beberapa masyarakat lebih memilih anak lelaki daripada perempuan, memandangkan lelaki sebagai pewaris dan pemimpin dalam keluarga. Bakal guru perlu menjadi pembakar motivasi kepada murid-murid di sekolah kelak dengan meyakinkan murid-murid bahawa kepelbagaian kerjaya dan minat tidak dipatasi oleh stereotip jantina. Sebagai kesimpulan, konsep-konsep sosiologi dalam pendidikan memberi bakal guru kemahiran untuk mengatasi pelbagai cabaran sosial, budaya dan pendidikan dalam profesi mereka serta membantu mereka menjadi ejen perubahan yang efektif dalam membentuk sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berdaya maju. Sekian, terima kasih.